selepas Hari Raya Aidul Fitri, pertemuan kita kali ini diizinkan oleh Allah dipertemukan sekali lagi dalam tazkirah Jumaat, yang mana insya-Allah pada tengah hari ini uh, antara perkongsian yang saya nak share ataupun kongsi dengan tuan-tuan, ayah-ayah haji, tuan-tuan haji, abang-abang, muslimin, adik-adik sekalian, insya-Allah pada tengah hari ini satu tajuk tazkirah ataupun satu bentuk satu tajuk peringatan buat diri saya yang terutamanya ya terutamanya berkaitan dengan tazkirah pada tengah hari ini. Mungkin saya rasa pada tajuk pada tengah hari ini merupakan tajuk satu tajuk yang mungkin kita rasa kita dah lama tahu dah, tak perlulah nak diulang-ulang setiap kali. Tapi itulah hakikatnya, suatu tajuk pada tengah hari ini tazkirah kita, iaitu berkaitan dengan adab-adab pada hari Jumaat. Adab-adab pada hari Jumaat yang fokusnya sepanjang berlaku pada hari Jumaat ini termasuklah adab-adab menunaikan solat fardu Jumaat, apa yang perlu kita buat, apa yang boleh kita buat, apa yang tak boleh buat. Kita kena ulang kaji balik. Kadang-kadang terasa macam dah tahu sangat dah, kan? Rupanya selama ni ada kesilapan yang kita lakukan, terutamanya ketika kita hendak menunaikan solat fardu Jumaat. Jadi tidak kira apa bangsa, semua orang, kita beragama yang sama, iaitu agama Islam. Kita mengucap dua kalimah syahadah yang sama, tak kiralah Bangladesh ke Malaysia ke, tetapi adab-adab pada hari Jumaat ini, khususnya solat Jumaat ini, tetap sama-sama kena ikuti, kena patuhi, yang telah digariskan oleh hukum syarak. Adapun pada tengah hari ini berkaitan dengan adab ini, saya bawakan kepada tuan-tuan kaitan adab hari Jumaat ini yang telah dibahaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dalam kitab beliau, iaitu Bidayatul Hidayah. Ada beliau menyatakan satu bab, iaitu adab pada hari Jumaat. Ketahuilah bahawa hari Jumaat ialah hari raya bagi kaum mukminin. Ia adalah hari mulia yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Pada hari ini ada suatu saat yang tidak diketahui, di mana jika seorang Muslim yang memohon kepada Allah Ta'ala suatu hajat tepat pada waktu itu, melainkan Allah akan mengabulkan hal itu buatnya. Dalam satu hari Jumaat ini, sepanjang hari Jumaat ini, yang bermula daripada waktu asar semalam, selepas waktu asar hari Khamis tu, sampailah ke hari asar pada hari ini, ada satu waktu doa mustajab yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita. Yang Allah Taala sediakan kepada kita satu waktu, di mana waktu itu kalau tepat kita berdoa, dengan izin Allah, Allah Taala akan makbulkan doa kita. Itu. Oleh yang demikian, bersiap sedialah untuk ketibaan hari Jumaat mulai hari Khamis lagi, dengan membersihkan pakaian. Perbanyakkan tasbih dan istighfar pada petang Khamis, kerana ia merupakan waktu yang kelebihannya menyamai suatu waktu dalam hari Jumaat. Dari petang Khamis lagi kita dah boleh mula berzikir, beristighfar dan sebagainya. Apabila niatkan untuk berpuasa pada hari Jumaat, tetapi laksanakan bersama hari Khamis atau Sabtu, kerana terdapat larangan berpuasa pada hari Jumaat sahaja. Ini di luar bulan Ramadan lah, puasa sunat.
Ya, dalam bulan Ramadan memanglah kita kena berpuasa selama 30 hari. Tapi puasa sunat ini ada yang digariskan oleh para ulama. Ya, ada yang hari, ya, kaedah-kaedahnya, cara pelaksanaannya. Ya, baik. Apabila waktu subuh menjelma, kamu hendaklah mandi kerana, ya, ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Ya, mandi hari Jumaat adalah wajib ke atas setiap orang yang telah bermimpi, ya, yang telah baligh. Ya, hadis riwayat Bukhari. Ya, mandi. Ya, maksudnya kalau ya, kalau berlakunya akil baligh, bermimpi bagi yang lelaki keluar, ya, keluar air mani dengan sebab mimpi, ya, itu dia kena mandi wajib lah. Tapi sunat kita untuk mandi solat sunat, untuk mandi hari Jumaat sebelum pergi sembahyang Jumaat ini adalah sunat. Ya, kita boleh mandi. Kalau kita pergi kerja macam mana ustaz? Waktu subuh tu bolehlah niat terus, tak ada masalah. Ya, tak ada masalah, boleh niat mandi, ya. Dan kita kat tempat kerja kadang-kadang tak balik rumah, terus pergi semayang kan, semayang Jumaat, ya, masjid yang berdekatan dengan kilang kita, tempat kerja kita. Nak mandi macam mana ustaz? Pagi tu sebelum pergi kerja niatkan sekali, dapatlah pahala mandi sunat hari Jumaat, ya. Kemudian hiasilah dirimu dengan pakaian putih kerana ia adalah pakaian yang paling disukai oleh Allah Ta'ala dan pakaian minyak wangi yang kamu miliki. Sunat pada hari Jumaat ini pakai pakaian yang berwarna putih. Kalau tak ada putih macam mana ustaz? Tak boleh semayang ke? Boleh. Yang penting cukup syarat tutup aurat, jangan ketat, jangan nampak aurat waktu, ya, jaga pakaian tu pun nak kena jaga juga. Ya, kadang-kadang ada setengah-setengah orang ni tak jaga pakaian. Bagi dia asal sembayang saja. Tak boleh. Kena jaga, ya, kerana ia merupakan syarat sah solat. Ya, kalau terdedah aurat, ya, dengan sengaja, pakai baju pendek, dah tahu dah nak sembahyang Jumaat pakai baju t-shirt pendek-pendek. Ya, bila rukuk, bila sujud nampak yang bukan-bukan. Ya, bila nampak tu dengan sengaja memang dah tahu dah. Maka boleh menyebabkan, boleh menjadi asbab solatnya tidak sah. Ya, so hati-hatilah pakaian ni, biarlah kita, ya, ya, kita memang lelaki tapi tak salah pun kalau kita pakai labuh. Hari ni kita pakai jubah labuh sampai ke kaki, kan, jubah. Kita pakai baju kurta, kurta pun sekarang pun dalam makin lama makin pendek, kan. Ada kurta yang betul-betul sampai ke lutut, yang macam mana orang-orang Bangladesh pakai tu. Itu lebih elok lah. Tambah pula lagi belah dalam kita pakai t-shirt, kan. Itu lebih elok, kan. Kurta tu kalau pakai, biarlah kurta tu biarlah boh melebihi paras punggung kita, supaya bila kita rukuk dan sujud tidaklah nampak perkara yang bukan-bukan. Ya, itu semua boleh menyebabkan solat kita cacat dan sebagainya. Ya, jadi penat sajalah. Ya, so pakaian pun kena jaga-jaga pada hari Jumaat ni. Ya, yang menutup aurat itu adalah wajib. Tetapi yang pakaian berwarna putih itu adalah sunat. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, pakai pakaian yang bersih, yang berwarna-warni pun tak ada masalah, selagi mana ia menutup aurat, tidak jarang, tidak ketat, tidak singkat. Lelaki pun kena jaga juga. Jangan ingat perempuan je kena jaga. Perempuan lagilah kena jaga, lelaki pun kena jaga juga. Jangan ingat je perempuan tak boleh pakai ketat, lelaki pun nak semayang jangan pakai ketat-ketat, kan. Saat lagi nanti yang susah nak melakukan pergerakan rukun-rukun solat. Ya, lebihkan kebersihan dirimu dengan mencukur bulu ari-ari. Sunat, ya, cukurlah. Ya, cukur bulu. Jangan cukur bulu tangan pula. Ya, bulu tangan jangan, bulu kening pun jangan. Yang disuruh cukur bulu lain. Bulu disebut dalam istilah fiqahnya bulu ari-ari, ya. Bulu ari-ari tu tuan-tuan faham sendirilah, ya. Tak payahlah saya nak hurai. Ya, sat lagi Kang. Ya, yang kedua menggunting misai. Sunat. Saya nak sembahyang Jumaat ni, pakaian dah bersih. Aduh, tapi misai pula jam. Kan? Siapa termasuk saya lah ada misai juga.
Ya, kena otor-otor sikit ah. Jangan sampai misai ini mengganggu kita punya mulut melebih-lebih pula panjangnya. Nak simpan misai tak salah, ya. Walaupun ya Nabi menipiskan misai. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bagi tahu sunat, ya. Sunnah. Ya, kita menipiskan misai kita, trim-trim sikit. Tak salah, simpanlah. Tapi kalau nak cukur, jangan cukur dua-dua. Misai cukur, janggut pun cukur. Nanti jadi jambu lah. Kan, kita lelaki ni seboleh-bolehnya salah satu lah. Kan, kalau nak cukur janggut, misai simpan lah. Simpan misai, trim lah. Jangan sampai bulu misai tu masuk dalam mulut. Hukumnya makruh. Sat lagi nanti kita nak makan dengan karinya, dengan kuah dalnya melekat-lekat dekat misai. Aduh. Member tengok pun putus selera lah. Itu tak campur lagi bulu hidung bercampur dengan misai. Bulu hidung pun jaga. Kan? Kebersihan diri sendiri. Janganlah nak membela bulu. Nak bela bulu hidung tak apa, bela kat belah dalam. Jangan sampai dah terkeluar-keluar bulu hidung buat muka tak tahu je, rasa bangga je kan. Datang kerja, datang pejabat, member tengok, aduh, nak berborak pun nak berborak pun jam oh. Aduh, ya. Bulu hidung campur dengan misai. Bayangkan, bercantum tuan-tuan. Bayangkan berapa lama dia bela bulu tu. Ya, setiap apa yang Allah Ta'ala ciptakan pada diri kita ni semua ada manfaat. Termasuklah bulu hidung. Tetapi bulu hidung itu perlu dijaga kebersihannya. Sebab kita nak berjumpa dengan orang. Kita nak bermuamalat. Kita nak bermuamalat dengan orang. Kita nak berjumpa. Kita ada urusan dengan manusia. Ya, walaupun kita kata bulu hidung aku panjang, aku ada kacau kau. Memang ada kacau. Ya Tuan Haji. Ya, jangan kata kita tak kacau orang walaupun ya memang mengacau pandangan, mengacau hubungan, kita nak bermuamalah, nak bercakap pun aduh. Dan mes ni kejap, ikut aku kejap. Gimana? Kita pergi pantry sekejap. Ada apa? Aku nak cakap sikit lah, tapi kau jangan terasa hati. Apa dia? Awak bulu hidung tu dah bercampur dengan misai. Tak jumpa gunting ke dekat pasar raya? Kot dia nak bela pun nak bela tak ada masalah, tapi jagalah kebersihan. Ya, saya tak cakap orang lain, saya pun sama. Nah, kategori-kategori mat bulu ni, kita panggil kategori mat bulu. Ada orang tak berapa nak ada bulu. Kan, janggut tumbuh pun, jambang tumbuh pun tak sekata dan sebagainya. Kan, saya pun sama juga. Sebab tu kita kena rajin jaga kebersihan ya. Sebelum nak apa orang cakap, nak menunaikan solat fardu Jumaat kan. Solat Jumaat ni kita nak jumpa ramai orang, sahabat-sahabat kita ya. Jadi bila orang jumpa kita, pastikan orang tenang jumpa kita ya. Gunting misai ya, menipiskan misai, memotong kuku ya. Sunat, potonglah kuku ya. Kalau dah panjang, ada macam hantu jegangkung tu, potonglah, jangan dibela ya. Kemas-kemaskan ya. Bersiwak ya, gosok gigi ya, dan semua jenis kebersihan yang lain, serta mewangikan bau badan. Sunat kita pakai sunnah ya, kita pakai minyak wangi ya. Ya, bagi orang minyak wangi ya, itu semua akhlak yang Nabi ajar, yang bagus-bagus ya, kita bagi kan. Kita jangan kedekut minyak wangi kat orang kan. Sebab apa disunnahkan pakai minyak wangi? Bila kita wangi, orang suka dekat dengan kita. Bila orang suka dekat dengan kita, kita dapat mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Ni jangan pakai minyak wangi nak tackle perempuan aja. Nak jumpa awet, minyak wangi satu botol habis. Ya, tapi bila pergi masjid, pergi surau, baju bau hapak, baju tak basuh, baju bau masam. Nak semayang ni, jangan ala kadar. Paling baik kita kena sediakan pakaian kita, terutamanya pada solat Jumaat ya. Setelah itu segera menuju ke masjid dan berjalanlah dengan tenang dan tidak terburu-buru ya. Ya, pergi ke masjid ya. Kalau kita bekerja, macam situasi kita di Selangor ni, hari Jumaat kita bekerja ya.
Tak cakap orang lain, saya pun sama juga. Kadang-kadang terkejar-kejar, ya, nak kita keluar pejabat kadang-kadang 12.45, ya, nak buat macam mana. Kadang kalau majikan kita itu yang berbangsa beragama Islam, alhamdulillah, ya, dapatlah kita keluar awal 12 suku, 12.30. Tapi kadang-kadang ya kita cari rezeki, majikan kita bukan orang yang beragama Islam. Ya, ada juga, tak dinafikan, ada orang-orang, ada majikan-majikan, ya, yang bukan beragama Islam tapi dia boleh faham tentang orang Islam. Kalau dapat majikan macam itu, jagalah kepercayaan dia betul-betul. Sebab kita membawa imej Islam kepada dia. Ya, sebab ada juga berlaku di setengah-setengah tempat, yang melibatkan kilang dan sebagainya. Ada setengah orang Islam kita kadang-kadang mengambil kesempatan, ya, dah dipercayai bahawa dilepaskan awal tu dengan harapannya pergilah ke masjid, rupanya tidak. Ya, pergi duduk dekat surau kilang, tidur sampai habis solat Jumaat baru bangun. Rupanya tak pergi sembahyang Jumaat. Wal'iyadzubillah. Jangan. Ya, sebab majikan kita tu bukan beragama Islam. Siapa yang nak membawa dakwah Islam ini, yang nak membawa dakwah Islam ni bukan ustaz-ustaz, mufti-mufti, ya. Yang nak membawa gambaran Islam ini indah, Islam ini bagus adalah terpikul ke atas setiap bahu orang Islam. Kan? Melalui akhlak kita. Kalau kita tunjuk betul, insya-Allah, ya. Datang ke masjid awal, dah dibagi keluar awal. Salah ke ustaz kalau saya keluar awal saya pergi makan dulu? Tak salah, tapi janganlah dah makan menyembang. Dia dalam lepas makan menyembang tu yang masalah. Menyembang pula tak ingat dunia. Ya, azan Zuhur 1.16, ya, 1.10 baru nak masuk masjid. Kalau kita misal katalah contohlah kita keluar 12 suku kan, makanlah 15 minit untuk alas perut. Ada yang tak tahan, boleh, tak ada masalah, makanlah. Kan, peniaga pun kena juga patuhi orang yang berniaga walaupun perempuan. Ya. Kalau perempuan yang berniaga tu, dia pun kena hormatilah hari Jumaat walaupun dia tak wajib pergi sembahyang Jumaat. Kalau ada pelanggan yang datang ke kedai dia waktu pukul 1.05, 1.10, kata nak makan, cakap minta maaf bang, saya tak jual kat abang. Abang pergi sembahyang Jumaat lu, lepas tu abang datanglah balik makan. Ini sikap peniaga yang betul, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Bukan semata-mata berniaga nak kau untung dan sebagainya. Ya, nak makan tak salah. Makanlah cepat-cepat, cepat-cepat masuk ke dalam masjid untuk kita mendapatkan tempat. Ya, kerana apa? Kerana apa? Apabila kamu masuk ke masjid, dapatkan saf yang pertama. Kita nak dapatkan saf yang pertama. Ya. Kalau masuk lambat-lambat, ya, dia tahu dah ganjaran datang awal ke masjid, dia dah tahu dah. Kita pun pernah dengar lah tentang hadis Nabi berkaitan dengan saf pertama dapat unta, saf kedua dapat lembu, kambing dan sebagainya. Tahu dah kelebihan tu, dia tahu dah. Tapi saja juga datang lambat. Dah datang lambat tu, ya, tak. Dah datang lambat tu tak apalah, mungkin dia ada hajat ke apa kok. Tapi yang berlaku masalahnya ialah, ya, apabila orang sudah ramai, jangan melangkah tengkuk mereka. Ni banyak masalah. Dulu waktu COVID melanda dunia, pandemik, kita sembahyang jarak-jarak, okeylah, tak apa lagi. Kita boleh susun atur. Tapi bila dah masuk ke fasa peralihan endemik, ya, Jabatan Agama Islam Negeri dah membenarkan kita merapatkan saf. Di sinilah kita kena jaga. Kalau kita dah lambat tapi kita nak redah juga jemaah yang sedang duduk, ya, itu sangatlah kurang beradab, sangat-sangat kurang beradab. Walaupun sahabat yang duduk tu bagi kita laluan, sangat kurang beradab. Kalau kita dah lambat, dalam istilahnya kita kena sedar diri yang kita dah lambat, kita duduklah di mana-mana beranda ke, tunggu dengar khutbah. Nanti sekarang dah komat kan, semua dah bangun berdiri, mereka dah bergerak ke depan, barulah masuk ke dalam. Itu kalau situasinya dah macam ini, contohlah, dah macam ini, dah penuh dah depan ni. Mana dah tahu nanti ada siapa-siapa datang, dia dah lambat sangat, tapi daripada jauh dia nampak, depan ustaz ada kosong satu . Dia nampak depan ustaz kosong, contoh. Dia meluru, aku mesti dapatkan situ. Pijak orang, lentarlah bang, tuan lalu bang. Ini tidak dibenarkan.
Jangan buat begitu. Melainkan tadi waktu datang dah pukul 12 suku, kosong lagi surau ni. Tak apa, datanglah. Tapi kalau orang dah ramai, jangan melangkah-langkah tengkuk mereka. Ya, itu kurang beradab. Ya, jangan lalu di hadapan orang yang sedang solat dan duduk di tempat yang berdekatan dengan dinding atau tiang supaya tiada orang yang melintasimu. Ini adab ni. Ya, jangan lintas orang semayang nak kejar saf depan tu sangat tu, dia dah lambat nak kejar saf paling depan. Ya, tapi dia menyebabkan orang lain tak selesa dengan dia. Apalah. Kadang-kadang tak kena gaya, pijak tangan pula. Itu lagi sakit hati. Ya, terpijak pula jari. Aduh, tahan je lah sakit. Tak apa, tak apa, tak apa. Silakan, 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 silakan. Ya, dah lambat, kena duduklah kat mana kita datang. Melainkan laluan kita tu tak kacau orang. Itu tak apa lah. Kalau laluan tu mengacau orang tu, kena hati-hati lah. Ya. Dan kita pun sebaik-baiknya, kalau dah lambat tu, carilah tempat yang berdekatan dengan dinding atau tiang supaya tiada orang yang melintasimu. Ya, itu. Dan juga, ya, ada lagi tambahan beberapa adab yang terkini yang perlu kita jaga, khususnya terutamanya ketika khutbah Jumaat. Yang ini pun, ya, di alam cyber, teknologi terkini ni macam-macam lah, WhatsApp, Twitter, Instagram, apa lagi, Facebook. Benda-benda gini sewaktu khutbah dibacakan, tolonglah tutup. Ya. Alah ustaz ni lebih-lebih, khatib tak cakap apa pun. Jangan sampai khatib cakap. Kalau khatib cakap, dia jadi lain. Tapi itu berada dalam bidang kuasa khatib. Khatib boleh menegur. Kan? Ada setengah tempat, ya, kalau ada setengah-setengah khatib, memang dia akan tegur. Ya, sebelum dia mulakan khutbah, dia akan cakap awal-awal. Ya, sebelum khatib membaca khutbah, ya, khatib, ya, mohon kepada para jemaah, sila tutup segala WhatsApp, Twitter, Facebook dan berikan tumpuan kepada khutbah yang hendak dibacakan. Ada yang berkata begitu. Kan? Ya, sebab perkara-perkara gitu boleh mengurangkan pahala Jumaat. Kan, kita datang daripada jauh-jauh, keluar kilang jauh-jauh datang nak dapat pahala solat Jumaat. Tapi sampai ke masjid, khatib duk baca khutbah, dia pun main WhatsApp dengan makwa dia. Kan, ayang, kejaplah ayang, abang tengah sembayang ni. Duk main jari. Khatib tengah baca khutbah. Kan, makwa ke, kadang-kadang urusan kerja kita, kan, orang duk call. Kan, ya, kita bagi tahu pada sahabat-sahabat kita, ya, kalau ada siapa-siapa yang nak menghubungi saya di waktu solat Jumaat ni, sila hubungi selepas pukul 2:30 petang. Waktu solat Jumaat tu tutup handphone. Tukar mod kepada lambang kapal terbang dekat handphone tuan-tuan tu, ada gambar simbol kapal terbang tu. Klik simbol tu. InsyaAllah siapa call memang takkan dapat. Dia takkan masuk ke kita sebab dah tak ada antena. Gelombang tu dah tak ada, dah tutup. So orang call memang takkan dapat dan kita pun tidak diganggu dan kita boleh fokus kepada khutbah yang dibaca. Facebook lagi lah dahsyat. Satu pengalaman saya pernah lihat, ini pengalaman saya lah, saya tengok. Ya, ada ketika khutbah dibacakan oleh khatib, ya, dia buat assignment tempat dia belajar. Buat assignment, khutbah sedang dibacakan. Sayang kepada pahala solat Jumaat dia pada hari itu. Sebab khutbah Jumaat ini mesti kita kena tinggalkan semua. Ya, nak berzikir, tarik biji tasbih pun kita kena stop sekejap, bagi tumpuan kepada khatib sedang baca khutbah. Ni benda-benda baru. Semua tutup. Ya, khatib mula je. Ya, ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Mula. Sidang hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Dia mula baca tu, stop. Bercakap pun jangan. Dengan member sebelah pun berkata diam pun boleh. Mengurangkan pahala solat Jumaat. Jadi nampak tak? Banyak, sangat-sangat dituntut bila khatib sedang baca khutbah. Dan yang paling ditekankan di sini, yang terakhirnya, jangan tidur. Ya, kerana tidur ketika
Tidur ketika khatib membaca khutbah merupakan waktu tidur yang paling enak, merupakan waktu tidur seperti tidur di hotel 5 bintang. Itulah waktu nyenyaknya. Memang sedap tuan-tuan, memang betul-betul, memang betul tuan-tuan, saya tak nafikan, memang sedap tidur waktu khatib baca khutbah. Tak percaya? Kan pernah, mesti ada pengalamannya kan. 5 minit tu tersedar tu macam, dah tercover dah, tidur 2-3 jam yang tak cukup tidur tu. Tapi dia tidur waktu khatib sedang baca khutbah. Amatlah rugi pahala solat Jumaatnya. Ya. Rugi pahala. Ya, tambah-tambah pula lagi apabila khatib sudah duduk di antara dua khutbah. Ketika itulah antara dikatakan oleh para ulama antara waktu-waktu doa mustajab, salah satu tempatnya ulama menyebut doa di antara dua khutbah. So kalau kita tidur waktu tu, terlepas waktu berdoa tu, amat-amatlah rugi kita. Ya, wallahu a'lam. Jadi saya kira untuk tengah hari ini sampai situ dulu. Saya minta ampun, saya minta maaf terkasar bahasa, terlanjur bicara. Yang baik itu semua datang daripada Allah. Segala kelemahan itu adalah datang daripada diri saya sendiri. Yes, insya-Allah panjang umur, sihat, kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Ya, saya tangguhkan tazkirah pada tengah hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada pentazkirah yang berkongsi ilmu yang bermanfaat berkenaan adab ketika solat Jumaat. Jadi alhamdulillah, semoga ianya akan dapat diamalkan dan saya tidak langsung menambah baik lagi kualiti ibadah kita insya-Allah. Jadi insya-Allah selamat datang. Terima kasih kepada Tok Penghulu yang hadir pada hari ini solat Jumaat bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah meluangkan masa ke sini. Okey, sedikit makluman ya berkenaan ibadah korban. Saya dimaklumkan ada lagi 9 kekosongan untuk peserta. Jadi bila cukup 9 maka cukuplah 10 ekor lembu. Jadi maknanya 70 orang peserta. Jadi secara ringkasnya tuan-tuan yang ada masa ketika ibadah korban dilaksanakan iaitu pada 10 hari bulan Julai, diminta untuk yang ingin turut serta memberi bantuan untuk melapah dan sebagainya bagi menguruskan program ibadah korban. Tuan-tuan diminta untuk tulis nama di buku yang telah disediakan di pintu keluar dan tulislah sekali apa kepakaran tuan-tuan. Contohnya melapah ke, menimbang ke, apa ke. Jadi untuk kita agih-agihkan kepada setiap kumpulan. Jadi ada 10 kumpulan untuk 10 ekor lembu dan juga ada kumpulan-kumpulan yang lain iaitu untuk melapah tulang, kepala dan sebagainya. Okey, jadi alhamdulillah insya-Allah dengan izin Allah SWT semoga apa yang kita rancang akan dipermudahkan dan dilaksanakan dengan baik. Jadi untuk makluman, sedikit makluman ya, cara pembahagian. Iaitu contoh 1 ekor lembu mendapat 90 kilo daging. Yang utamanya ialah dagingnya. Jadi dagingnya akan dibahagi 3. 1/3 adalah untuk 7 orang peserta. Jadi yang maksudnya 1/3 itu ialah 30 kilo dan dibahagi lagi kepada 7 orang. Itulah akan dapat seorang peserta. Bagi setiap peserta yang akan dapat bahagian dia. Dan 2 bahagian lagi 1/3, 2/3 lagi akan dibahagikan kepada awam dan juga fakir miskin. Jadi insya-Allah kita akan bagi kupon. Kita akan edarkan kupon dan seminggu sebelum semasa program akan diedarkan kupon. Nanti kita akan maklumkanlah kepada siapa untuk mengambil kupon dan bila masanya untuk datang mengambil kupon. Ya, kupon untuk agihan. Jadi insya-Allah oleh kerana ada 10 ekor lembu, alhamdulillah ada percuma pula daripada pembekal
1 ekor kambing. Jadi maknanya petugas-petugas yang bertugas pada hari tersebut, insya-Allah kita akan, tak tahulah kambing tu nak dibuat apa. Dibuat sup atau sebagainya. Jadi maknanya kita sama-sama berusaha, bekerja. Okey, lepas tu kita beriadah sambil-sambil menikmati kambing pun ada, sup tulang pun ada, apa-apa sahaja yang akan disediakan insya-Allah. Dan itulah antaranya untuk kita menjalinkan keteguhan ukhuwah sesama kita insya-Allah. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله القائل فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Khatib ingin mengajak para jamaah sekalian untuk sama-sama menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Galakan Berkurban. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Zulhijjah yang akan muncul
antara bulan yang digelar sebagai bulan haram dan bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Antara ibadah yang ditunggu-tunggu apabila datangnya bulan Zulhijjah ialah ibadah kurban. Ibrah daripada ibadah kurban ialah bagi memperingati pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam sebagai kurban. Ia bertujuan menguji keimanan mereka berdua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 yang dibaca pada mukadimah khutbah ini tadi. Yang maksudnya, maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai anak sayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Lantas anaknya menjawab, "Wahai ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah, ayah akan menati daku daripada orang-orang yang sabar." Sebagai ganjaran terhadap pengorbanan, keimanan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 102 hingga 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ay ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Setelah keduanya berserah bulat-bulat menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Ibrahim alaihissalam merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tumpukan tanah, kami sifatkan Ibrahim alaihissalam dengan kesungguhan azamnya itu telah menjalankan perintah kami, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Serta kami menyeru, "Wahai Ibrahim, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata dan kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar." Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, hukum ibadah kurban adalah sunnah muakkad atau sangat dituntut bagi orang-orang yang berkemampuan. Malah makruh hukumnya meninggalkannya atau tidak menunaikan kurban jika mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Oleh itu kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah kurban sebagai tanda bersyukur. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan ibadah kurban setelah disyariatkan. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudah fala yaqrabanna musallana." Yang maksudnya, sesiapa yang mempunyai kelapangan atau mampu untuk berkurban tetapi dia tidak berkurban, maka janganlah dia datang mendekati tempat sembahyang kami,
Hadis riwayat Ibnu Majah. Begitu juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyyu min 'amalin yawmal nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam. Innaha la ta'ti yawmal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa aghlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ard fatibu biha nafsa." Artinya, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari Nahar atau hari Idul Adha yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada mengalirkan darah, yaitu hewan kurban. Sesungguhnya ia hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat kelak dengan tanduk, bulu dan kukunya, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebelum titisan darah tersebut jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebelakangan ini banyak pihak yang menawarkan berkhidmat dan menunaikan ibadah kurban di luar negara. Bagaimanapun timbul persoalan, manakah yang lebih baik? Manakah yang lebih baik? Sama ada ibadah kurban dilakukan di dalam negara atau di luar negara yang lebih memerlukan. Sememangnya lebih afdal ibadah kurban dilaksanakan di dalam negara, tetapi tidak juga menjadi kesalahan jika ia dilakukan di luar negara, terutamanya di negara-negara yang memerlukan. Mengikut mazhab Hanafi, makruh dipindahkan sembelihan di luar kawasan, kecuali jika ada saudara mara yang memerlukan di sana. Manakala mazhab Imam Malik menggariskan tidak harus dipindahkan sembelihannya keluar kawasan melebihi jarak musafir, kecuali jika ada yang sangat memerlukan. Jelaslah bahwa penyembelihan kurban di tempat sendiri adalah cara paling tepat untuk menaikkan syariah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara ini, orang yang berkurban dapat mengamalkan beberapa amalan sunnah seperti membuat pengakihan daging kurban tersebut, menyembelih sendiri binatang kurbannya, bahkan dapat menyaksikan sendiri sembelihan kurbannya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis di mana Nabi SAW memerintahkan anak perempuannya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha bersabda, "Qumi ila udhiyatik fashhadiha fa inna laki bi kulli qatratin taqturu min damiha yughfar laki ma salafa min dhunubik." Pergilah kepada hewan korbanmu dan saksikanlah ia sendiri, kerana sesungguhnya bagi kamu dengan titisan pertama yang mengalir daripada darah itu akan diampunkan bagimu dosa-dosamu yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadirin yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa intipati khutbah sebagai panduan kita bersama. Yang pertama, kita hendaklah meyakini bahawa ibadah kurban adalah ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam. Kita hendaklah berusaha bersungguh-sungguh mengikuti kemampuan untuk berkurban setiap tahun. Kita hendaklah memahami bahawa setiap pengorbanan yang diberikan akan dibalas dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka
kisah mengenai dua orang anak Adam, yaitu Habil dan Qabil, yang berlaku dengan sebenarnya, yaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan kurban untuk mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diterima kurban salah seorang di antaranya, ialah Habil, dan tidak diterima korban daripada yang lain, yaitu Qabil. Berkata si Qabil, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Habil menjawab, hanya Allah menerima kurban orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Maidah ayat 27. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وبحفظ وقايتك صمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلاعور سلطان شرف الدين إدريس الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلاعور تقو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk pada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhilah kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah suatu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Allahumma ya dafi'al bala, idfa' anna hadzal bala, idfa' anna al-waba wal bala wal marad was sadaid wal mihan
بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. بسم الله. صاف. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم رب هذه الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاطرة في وساقام أحمد. استووا اعتدلوا رحمكم الله. Sawu sufakum fa inna tasfiyah sufuh min tamamis salah. Lurus dan rapatkan sof. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min jinnati wan nas. Shalli imaman. Allahu akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله إني وجهت الذي فطر السماوات والأرض إن صلاتي ونسكي ومحياي لا شريك له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سبحان ربنا وبحمده. سبحان ربنا.
سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر اغفر لي وارحمني الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر سبحان ربي وبحمده سبحان ربي. سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر في الليل ورحمني الله أكبر الله أكبر الله الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إني على ذكرك أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام فأحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال رب ادعوني أستجب لكم دعونك يا الله فاستجب اللهم دعاءنا يا مجيب الدعاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويدافع نقامه ويكافئ مزيده يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع مشايخنا ولأساتذتنا ولمن له حق علينا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفاف فاعف عنا يا كريم عن والدنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفاء عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم اللهم صل على